Okey, hari ini cikgu masih akan ajar istilah penting untuk syarikat. Jadi istilah penting hari ini ialah result. So, soalan ini soalan popular dalam STPM. Jadi you kena tahu macam mana nak bagi definisi result. So when we say result, actually ialah keuntungan yang telah diperuntukkan khas untuk sesuatu tujuan tertentu yang akan diguna pada masa hadapan ataupun bertujuan untuk mengukuhkan lagi kedudukan kewangan syarikat. So this is result. You keep aside some untung for future use and untuk so that akan mengukuhkan lagi kedudukan kewangan syarikat. Jadi result ini video yang sebelumnya cikgu kata dia adalah sebahagian daripada equity pemegang saham. Kan nanti result akan campur dengan modal diterbitkan menjadi jumlah equity pemegang saham. So result ini ada dua jenis, satu result modal, satu result hasil. Okay, cikgu terangkan result modal dulu. Satu yang ni cikgu sudah pun diterangkan pada video sebelumnya. Contoh dia ialah premium saham. Dia diberi nama result modal, definisi dia kerana result yang wujud daripada keuntungan modal. When you premium saham, when you terbitkan the modal saham, the extra income we keep, the premium we keep as result. That's why inilah definisi dia, akibat kerana hasil daripada keuntungan modal. Jadi result ini seperti premium saham lah dia boleh diguna untuk meningkatkan equity pemegang saham melalui mempermodalkan keuntungan syarikat. So you debit the modal result, then you credit the modal saham. This one cikgu pun sudah terangkan pada video sebelumnya. Jadi cikgu tak akan panjang lebar tentang ni. Jadi kenapa boleh wujud result modal? Satu, kerana keperluan undang-undang berkanun. So seperti premium saham adalah diwujud kerana keperluan undang-undang. Mengikut undang-undang, modal kena direkod pada harga par. Okay? Jadi yang extra itu kena simpan sebagai result. So that's why wujudlah premium saham. Dan satu lagi, result modal wujud kerana keperluan biawayan perakaunan mengikut standard perakaunan. Contoh result yang ni ialah seperti result penilaian semula. So bila kita nak syarikat pun ada aset juga kan. Jadi aset bila sudah naik harga, dia akan kenaikan harga aset ni akan simpan sebagai result. Dibagi nama result penilaian semula. Contoh di sini, inilah aset dia, bangunan. Dulu masa beli ialah 300,000. Sekarang after a few years, katakan sudah naik harga menjadi 500,000. So perbezaan kenaikan harga ini kita akan simpan sebagai result, diberi nama result penilaian semula. So we debit bangunan, we credit result penilaian semula. Di sini. So catatan peregu, debit bangunan, kredit result penilaian semula, penerangan merekod penilaian semula aset. Jadi di sini berbeza dengan akaun perkongsian. Kalau perkongsian, bila aset dia sudah naik, masih ingat tak kita akan buka akaun penilaian semula. Lepas tu keuntungan lebihan penilaian semula ni akan diagihkan kepada rakan kongsi. Tapi ini tidak dapat dibuat oleh syarikat kerana syarikat ada ramai pemilik, beratus pemilik. Jadi tak susah kita nak agihkan kepada beratus orang. Jadi kenaikan ni kita simpan dulu sebagai result. Diberi nama result penilaian semula. So after sudah simpan banyak, then this result akan dikeluarkan sebagai bagi saham percuma kepada pemilik saham. So now tak bagi, tetapi after a few years masih akan diagih kepada pemilik saham. Cuma cara dia lain daripada perkongsian. So dia akan agih dalam saham bonus. So apakah definisi result penilaian semula?
So ialah result yang hasil daripada peningkatan nilai aset, nilai aset tetap perniagaan. So di sini cikgu juga akan terangkan lebih lanjut tentang premium saham, yang kerana ini pun soalan popular dalam exam. So kadang-kadang soalan dia akan tak guna perkataan premium saham, dia akan guna perkataan istilah lebihan par, lebihan telah berbayar kan, ini lebihan daripada debit modal kan. So lebihan lebih berbayar ada lebihan nilai par, sama So apakah definisi? Soalan selalu suka tanya definisi. Apa definisi premium saham? Merupakan lebihan daripada nilai tara saham yang diterbitkan. Jadi dia adalah merupakan perbezaan antara harga terbitan dengan nilai tara saham. So fungsi, soalan bertanya tentang definisi, dan the next one will be apa kegunaan premium saham. So premium saham kita sudah belajar. Kegunaan pertama, dia boleh menerbitkan saham bonus, give free saham. Tetapi ingat, very important, tak boleh guna untuk dividen tunai. Semua result modal seperti tadi, result penilaian semula, result premium saham, semua ini adalah hasil daripada modal. So anything about modal cannot use to give dividend tunai. Dividen tunai hanya boleh guna kalau kita nak bayar dividen tunai, kena guna result hasil, bukan dividen modal. Dividen modal hanya boleh bagi saham bonus saja. Dividen tunai, dividen yang diberi dengan cash. Kalau yang ni nanti cikgu akan terang dengan lebih lanjut pada next video. Dan ini ialah kegunaan pertama. Kegunaan kedua, dia boleh diguna untuk menghapuskan belanja penubuhan. Syarikat is a big company, big perniagaan. Jadi nak tubuhkan satu syarikat, mungkin jumlah dia, the money that you need mungkin bermillion, ada beratus ribu tubuhkan. Jadi nak keluarkan memorandum, nak keluarkan tata urus, that one pun need a lot of money. So belanja penubuhan ni adalah sangat jumlah yang besar. So you can use the premium saham after a few years when you debit dan saham, then you can use this to hapuskan the belanja penubuhan. Belanja penubuhan biasa kita tubuhkan big money, right? Jadi dia tak boleh dihapuskan sekaligus. Dihapuskan a bit, boleh guna premium saham tu hapuskan. This one you sudah belajar masa semester 1. Kalau sudah lupa, sila rujuk balik buku teks semester 1. Dan selain daripada itu, kita boleh menghapuskan kos-kos yang berkaitan dengan penerbitan saham. Kalau kita nak terbit saham, ingat cikgu kata dia kena keluarkan prospectus. Jadi ini pun perlukan duit. You kena mohon daripada pentadbir syarikat. So all this need a lot of money, so you can use premium saham untuk cover the cost. So jadi ini tentang result modal. Sekarang another one of result ialah result hasil. So hasil, kalau result modal wujud daripada modal, so hasil ini, result hasil wujud daripada hasil perniagaan. That means we get the result from the untung bersih perniagaan, untung perniagaan. So definisi dia, lebihan keuntungan syarikat, the extra income. When kita ada aktiviti jual beli, then you dapat untung kan, untung kasar, untung bersih. So the untung yang you dapat dari aktiviti jual beli perniagaan ni, you ketepikan, you simpan untuk kegunaan masa depan. That's why we call it result hasil. You get it from aktiviti jual beli perniagaan. So result hasil ialah keuntungan perniagaan yang tidak diagihkan. You got some untung, right? So you keep that untung. You tak agihkan untuk tujuan lain. You keep it. So kenapa kena macam tu? Satu, kerana keperluan undang-undang. Memang syarikat ni ada ramai pemilik kan.
So memang Akta Syarikat kata tak boleh use all the untung. Kalau perkongsian boleh, adanya untung bersih, dan semua dia agihkan lepas dia bayar gaji rakan kongsi, dia bayar faedah atas modal, dia bayar ini bayar satu, dan the extra income semua agih kepada rakan kongsi. Masih ingat tak? Tetapi untuk syarikat tak boleh kerana dia melibatkan beratus pemilik. Jadi kalau dia bankrupt kan, dia akan menyebabkan ramai yang susah, keadaan susah kepada pemilik. So they say they have to keep some money for emergency use. Jadi polisi penghematan, berhati-hati syarikat untuk tidak mengguna semua keuntungan syarikat. So they have to keep some money untuk masa hadapan. So ini dia cikgu terangkan macam mana dia keep the money. Ini ialah akaun untuk rugi kan, kita ada untung kasar. Lepas tu you tolak semua belanja kan, kita dapat untung bersih. So untung bersih ini kita akan agihkan, akan pindahkan ke satu akaun, kita panggil akaun pendapatan tertahan. Ni konsep dia sama seperti perkongsian. Untung bersih nanti akan hantar ke akaun pengasingan untuk rugi kan, untuk diagihkan kepada rakan kongsi. Tapi syarikat kita tak ada akaun pengasingan untuk rugi, kita ada akaun pendapatan tertahan. That means you tahan the untung, you tahan the pendapatan, you keep it tahan. Okay, so catatan bergu, you debit untuk rugi, you credit pendapatan tertahan. So you keep in this account, then you pun agihlah kepada pemegang saham dalam cara dividen. So all this is cash. Dividen ni ialah dividen tunai. You give them cash. Okay, agihan untung. So as I said, tak boleh. Then some you can keep as result arm. Result arm ialah result untuk tujuan secara am lah. Ia boleh guna juga untuk membayar dividen saham, give free saham kepada pemegang saham. So result arm pun boleh ya. So from the untung bersih, you bayar sini, you keep the money. Then mesti ada yang disimpan. Okay, cannot use all. So let's say you keep for 20,000. So this 20,000 will keep until next year. Then next year ada untung bersih lagi. Okay, so result arm ini dengan paki the money that you tak diagihkan dalam pendapatan tertahan, inilah contoh result hasil. Why panggil hasil? Because we get it from the hasil perniagaan. Okay, so contoh dia result arm pendapatan tertahan. So nanti kalau kita nak bayar dividen tunai, you can use all this to pay. Okay, so catatan jurnal, soalan selalu tanya, kan kita pindah dari akaun rugi ke pendapatan tertahan kan. So soalan selalu ada keluar. So you kena tahu macam mana nak buat catatan. Catatan jurnal untuk menunjukkan permintaan untung bersih ke akaun pendapatan tertahan. Ada buku kata untung tertahan sama. So debit untung rugi, kan dia debit, dan kita kredit akaun pendapatan tertahan. Okay, penerangan guna ni, pemindahan untung bersih ke akaun pendapatan tertahan. So soalan seperti juga dengan result modal, soalan premium saham